Okay, Assalamualaikum. So, seperti yang janjikan, cikgu nak bincang balik soalan yang FDI yang cikgu bagi semalam kat kuis dekat Sekurati. So, hari ni kita tengok. Okay, soalan yang pertama. Okay, dia kata antara berikut yang manakah benar, yang manakah betul tentang peningkatan pelaburan langsung asing ke Malaysia. Okay, kita tengok A. A dia kata pengurangan peluang pekerjaan. Okey, kita tengok betul ke kalau kita berlaku peningkatan dalam pelaburan langsung asing meningkatkan peluang, mengurangkan peluang pekerjaan. Okey, salah. Sebenarnya sekiranya kita berlaku peningkatan dalam pelaburan asing, peluang pekerjaan akan meningkat. Okey, kenapa? Contohnya, kalau ada pelaburan langsung asing ke dalam negara kita, dia nak buka syarikat, dia nak buka kilang, okey, dia perlu mengambil pekerja tempatan. Okey, dia tak boleh bawa pekerja dari negara dia. Okey, faham tak? So ini membuka peluang pekerjaan. Itulah maksud pelaburan, pelaburan langsung asing. Okey. Alright, yang kedua dia kata pemilikan equity asing bertambah. Okey, apa maksud equity? Equity ini kira macam aset, harta dia. Okey. So, apa pemilikan equity asing bertambah? Ini betul sebab apabila berlakunya kemasukan pelaburan langsung asing ke negara kita, pemilikan harta-harta tu adalah milik orang asing. So, contohnya kalau dia tutup, dia boleh bawa balik harta-harta ni balik ke negara dia. Itu yang kita kata aliran wang keluar. Okey, kita tengok yang ketiga. Dia kata penawaran ringgit Malaysia bertambah. Okey, betul ke salah? Okey, kemasukan pelaburan langsung asing ni ke Malaysia, dia masuk ke negara kita, dia kena tukar duit yang dia ada ke mata wang kita. So, dia akan minta RM. Dia kena tukar. So, bila tukar, dia minta RM untuk tukarkan dengan US contohnya. So, permintaan RM meningkat. Bukannya penawaran ringgit Malaysia bertambah. Kalau dia bawa keluar, contohnya dia nak tutup kilang. Okay, dia bawa wang tu balik ke negara kita, dia nak tukar pula wang RM itu pergi kepada nilai mata wang negara asing. So, masa tu barulah dia tawarkan ringgit. Dia tawarkan untuk ditukar kepada ringgit, untuk ditukarkan kepada mata wang asing. Okey, yang keempat, D. Keseimbangan upah pekerja firmatan, keseimbangan upah pekerja firma tempatan asing. Okey, ni dia wujud ketidakseimbangan sebab yang ini adalah kesan negatif pelaburan langsung asing, di mana pekerja firma tempatan ni dibayar rendah berbanding dengan firma asing. Firma asing bayar lagi tinggi. Itu maksud tak seimbang, upah yang tidak seimbang. Okey, kita tengok semalam ada yang jawab soalan ni. Okey, kita tengok ramai yang jawab apa ni. Okey, ramai yang betul dan ada juga siapa ni jawab ketidakseimbangan, keseimbang upah. Salah Yang ni dia sebab ni adalah kesan negatif. Salah. Okey, ni penawaran ringgit Malaysia. Ada yang juga yang jawab penawaran ringgit Malaysia bertambah. Salah, sepatutnya permintaan ringgit Malaysia bertambah. Okey, so yang bawah ni semua salah. Okey, yang jawab salah ni tolong take note. Okey, apa jawapan awak ni? Alright. Okey, so kita pergi kepada soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Antara berikut, yang manakah bukan kesan negatif pelaburan langsung asing? Okey, dia nak bukan kesan negatif, maknanya dia nak kesan positif. Okey, 1. Pertumbuhan ekonomi, positif. Aliran untung keluar negara, negatif. Dia bawa, okey, aliran untung keluar negara ni maksud dia bawa semua, dia tutup syarikat dia bawa semua aset-aset duit semua keluar ke negara dia. So, inilah kesan negatif pelaburan langsung asing. Okey, yang keempat, ketidakseimbangan pendapatan. Ini adalah kesan negatif. Mata kita cakap tadi, bila pelaburan langsung asing masuk ke negara kita, pekerja tempatan dibayar, pekerja yang bekerja dengan syarikat tempatan dibayar rendah. Firma orang yang kerja dengan syarikat asing ni dibayar tinggi. Jadi berwujud ketidakseimbangan pendapatan. Okey,
Yang keempat, kemahiran modal insan meningkat. Okey, ini betul. Bila kemasukan pelaburan langsung asing, dia bawa teknologi. Bila dia bawa teknologi, dia mengajar pekerja-pekerja tempatan ini tentang kemahiran. So, bila dia ada kemahiran, dia meningkatkan kepakaran orang tu. So, kemahiran modal insan tu meningkat. So, dia adalah kesan positif. So, jawapan dia adalah 1 dan 4. Okey, kita tengok. Apa jawapan? Banyak yang jawab apa ni? Okey, kita tengok banyak yang jawab C ada A, C dengan A, C ada A ada, D pun ada. Okey, so kat sini soalan ni awak kena tengok. Soalan nak kesan negatif, bukan kesan negatif. So awak tak boleh ambil ketidakseimbangan. Nampak ni pun dah nampak ayat negatif. Macam mana awak boleh jawab 3? 3 ni dah tentu salah. Okey, ketidakseimbangan ini membawa kepada kesan negatif. Aliran untung keluar negara, bagus ke kat negara kita? Kalau untung itu keluar, tak bagus. Aliran wang keluar, bagus ke? Tak bagus. So 2 dan 3 adalah kesan negatif. Soalan nak bukan kesan negatif. So jawapan adalah 1 dan 4. Okey, soalan ketiga. Okey, aktiviti manakah yang dilakukan oleh syarikat multinasional Jepun yang mempunyai cawangan di Malaysia yang mungkin meningkatkan pembangunan ekonomi di Malaysia? Okey, okey, awak tengok keyword kat sini, awak kena garis meningkatkan pembangunan ekonomi Malaysia. A. Pembelian bahan mentah yang diimport dari Jepun. Okey, dia dah wujudkan syarikat dekat sini. Okey, so kenapa dia nak pergi beli bahan mentah dekat Jepun? Kalau dia import, ni bukanlah sesuatu yang bagus untuk negara kita. Dia tidak meningkatkan ekonomi kita. Kerana import ini, kita beli barang dari luar negara kita, aliran wang keluar. Okey, B. Pemindahan untung balik ke negara Jepun. Okey, ini tak bagus untuk negara kita. Kerana duit itu mestilah berada di dalam negara. Bila dia keluar sahaja, dia sesuatu yang tidak bagus kepada ekonomi. Okey, C. Peratusan buruh asing yang tinggi berbanding buruh tempatan. Okey, ini pun tak bagus sebab buruh asing dia akan kirimkan duit balik ke negara asal. Dia kirim duit balik ke negara asal, maknanya berlaku aliran wang keluar. Okey, kita tengok D. Bayaran upah yang lebih rendah daripada Jepun tetapi bayaran upah yang lebih tinggi di Malaysia. Okey, contohnya dia ada syarikat di Jepun dan dia buka syarikat kat Malaysia. Okey, so bayaran untuk pekerja di Malaysia ni dibayar lagi tinggi berbanding dengan pekerja kat Jepun, dekat Jepun tu. Faham tak? So maknanya kat sini itu sesuatu yang bagus lah untuk negara kita kan, sebab dia akan meningkatkan kuasa beli rakyat kita sebab dia bayar upah yang lebih tinggi. So jawapan dia adalah D. Kita tengok jawapan siapa ni? Yang ini banyak sangat yang salah. Soalan nombor 3 ni. Okey, ramai yang jawab pembelian bahan mentah import daripada Jepun. Salah untung balik ke negara Jepun. Untung ke? Bagus ke untuk meningkatkan pembangunan ekonomi kita? Bagus ke guna buruh asing kat negara kita? Tak bagus. So lain kali bila nak jawab soalan, tolong fikir betul-betul jawapan awak tu dan kaitkan balik dengan soalan. Soalan kata untuk pembangunan ekonomi Malaysia, meningkatkan pembangunan ekonomi Malaysia. Kalau beli bahan mentah, kita beli bahan mentah dari negara lain, aliran wang keluar. Pemindahan untung balik ke negara Jepun, aliran wang keluar. Guna buruh asing, aliran wang keluar. So D sahaja meningkatkan pendapatan buruh tempatan. Okey, seterusnya soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4 dia kata, okey, kat sini cikgu ada buat kesalahan sikit. Okey, sepatutnya manusia firma dia duduk sebaris sebab saya guna Sokratif ni dia susah sangat nak bina soalan. Okey, yang berbentuk gambar rajah Okey, so dia ada tunjuk kat sini rajah 4 menunjukkan interaksi dan integrasi. Okey, awak kena garis. Kalau ini dalam peperiksaan, awak kena garis interaksi dan integrasi. Ini maksud apa? Maksud globalisasi. So, interaksi dan integrasi berlaku dari negara A ke negara B antara manusia, firma dan kerajaan. 3 unit ini
yang menghubungkan negara A dengan negara B. So ini menunjukkan bahawa kita sudah pun berlaku globalisasi. Okay, tengok jawapan. Okey. Ada juga yang jawab pelaburan langsung asing. Apa maksud pelaburan langsung asing? Ada juga jawab syarikat multinasional. Ada juga jawab perdagangan antarabangsa. Okey, perdagangan antarabangsa ni maksudnya dia jual dan beli barang. Ada ekspor dan import. Okey. Syarikat multinasional ni apa maksud dia? Okey. Kita tengok syarikat multinasional apa maksud dia? Okey, syarikat multinasional ni ialah tengok, syarikat multinasional syarikat yang beroperasi di beberapa negara secara serentak. Ada ke interaksi, integrasi? Tak ada. So tolong fokus pada maksud ni. Awak kena faham maksud dia betul-betul. Jangan jawab je. Okey, seterusnya ada juga yang jawab pelaburan langsung asing. Okey, apa maksud pelaburan langsung asing? Kita tengok apa maksud pelaburan langsung asing. Okey, pelaburan langsung asing bermaksud pelaburan yang dibuat oleh firma atau individu dari luar negara untuk memulakan operasi perniagaan ataupun membeli aset perniagaan di Malaysia. Okey, so ini maksud pelaburan langsung asing. So soalan ni dia nak kata gariskan perkataan interaksi dan integrasi. So ini lebih merujuk kepada maksud globalisasi. Kalau syarikat multinasional, dia membina syarikat di beberapa buah negara yang lain. Kalau pelaburan langsung asing pula, dia membuat pelaburan ataupun membuka operasi di negara lain. Okey, kalau perdagangan antarabangsa pula, dia melibatkan ekspor dan import dan entrepot. Okey, dia beli dan jual barang. Okey, syarikat, okey, dia macam ni globalisasi ni dia terlalu besar. Skop dia besar So maknanya kita mengenal negara lain. Bila kita kenal negara luar, barulah berlakunya pelaburan langsung asing. Barulah negara lain nak melabur ke dalam negara kita. Faham tak? Bila dia buat pelaburan ke dalam negara kita, dia membuat pelaburan dengan membuka syarikat multinasional. Bila negara luar dia buka syarikat kat negara kita, syarikat itu kita panggil dia sebagai multinasional. Bila negara lain dia buat pelaburan, itu kita panggil pelaburan langsung asing. Okey, hopefully awak semua faham. Jangan ada lagi yang keliru. Sebab ini adalah proses. Berlaku globalisasi dulu, barulah berlaku pelaburan langsung asing, dan barulah masuknya syarikat multinasional. Okey, seterusnya soalan